A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dini wa sadidni. Ya Allah, bantulah kami mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kami ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam mahabbah diucapkan pada pagi 12 Rabiul Awal 1446 Hijrah bersama dengan 15 Oktober 2024. Semoga kita semua berkasih sayang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, asbab taufik, hidayah, inayah dan iradah Allah berserta dengan limpahan kasih sayangnya atas takdir dan takdirnya, kita dihimpunkan lagi bagi mengimarahkan kuliah duha pagi ini dengan pengajian berkitab Asam Garam 2, romantiknya rumah tangga Nabi SAW, bersama yang dihormati Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Mahtar dengan jemputan barisan pihak pengurusan Pertubuhan Gemenur Iman dan di bawah pimpinan yang dikasihi Bonda Hajah Norakiah binti Haji Matpiah, dan tak dilupakan yang dialu-alukan para hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Kita mulakan pengajian pada pagi ini dengan bacaan Ummul Quran pimpinan Al-Fadil Ustaz yang disegani, lalu seterusnya memulakan halaqah ilmu kita pada pagi yang berbahagia ini. Falyatafaddal maskura ya Al-Fadil Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sihat walafiat semua jemaah pengajian Gemar Nur Iman, saya doakan walau di mana sahaja berada. Alhamdulillah, kita bertemu lagi minggu ini dalam pengajian kita, pengajian yang saya rasa cukup unik kerana kita membaca hadis-hadis, riwayat-riwayat yang jarang kita dengar ataupun jarang dibahaskan di meja-meja kuliah. Ala kuliah ini nikmat Allah Subhanahu taala yang kita sama-sama ingat dan kita syukuri. Alhamdulillah, mari kita teruskan pengajian kita. Hari ini kita mula masuk bab baru, bab 2. Ya, bab 2. Siapa yang ada buku, muka suratnya, kalau bab 2 tu bermula dengan muka surat 111. Cantik nombor dia. 111, bab 2, nikah. Dalam bab ini saya mengumpulkan semampu dan mampu dan juga semuat yang mungkin riwayat tentang pernikahan Nabi dengan kesemua isteri ataupun yang digelar sebagai Ummul Mukminin. Nak sebut tentang beberapa perkara sebelum kita melangkah lebih mendalam. Nabi berkahwin sebenarnya lebih daripada 11 orang Ummul Mukminin yang kita ketahui ini. Ada Nabi nikah cerai dan itu perbincangan yang lain. Saya nak sebutnya bukan semua riwayat pernikahan Nabi yang dimaksudkan dalam buku ini. Yang masuk ialah hanya melibatkan perkahwinan Nabi dengan 11 orang Ummul Mukminin. Jadi kalau kita belik muka surat yang berikutnya, muka surat 112, di sana saya buat beberapa nota ataupun catatan khas. Ada beberapa poin di situ. Kita tak nak beratkan. Boleh sama-sama baca. Kalau ada kemusykilan lah, kalau dah baca kemudian ada kemusykilan, boleh soal nanti di hujung nanti, ya. Sebab benda ni penting dari sudut ilmu, dari sudut disiplin pengajian, tapi saya tak nak beratkan. Ya, saya sangat syorkan untuk baca bahagian ini, baca dan baru tahu metodologi ataupun asas pengajian sirah riwayat kita ini. Dia bukan main tangkap ambil cerita. Yang ni saya nak cuba bukan didik sama-sama kita, didik dalam diri kita disiplin ataupun manhaj ilmu itu. Nak lagi segala yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan para ummul mukminin, berkaitan para sahabat Nabi, kita kena pastikan ataupun kita tidak boleh mudah-mudah terima asal ustaz cerita, guru cerita, oh ya itu dia. Tak. Dia mesti ada sumber dia, riwayat itu bagaimana, supaya tidaklah orang mudah-mudah nanti mereka-reka kisah sebagaimana beberapa kes yang telah kita sama-sama bahaskan sebelum pada ini. Baik, sekali lagi saya alu-alukan atau saya nak syorkan untuk baca bahagian ini.
tapi saya tak dapat huraikan. Kemudian kita belik lagi, kita muka surat 114 ni nak go tu. Cerita tentang atau fasal yang pertama, isteri Nabi yang pertama sudah tentu Sayyidatina Khadijah. Tapi kita dah bincang dah benda ni, bahagian ni. Mungkin ada yang baru masuk kali ni kan, ataupun ketika kita bahas riwayat ini tak ada. Jadi sekali kena beritahu, kita sudah baca tentang ini, riwayat ini masa bila dalam beberapa kuliah yang sebelum pada ni, sempena dengan isu yang Mesir masa tu yang dikatakan Sayyidatina Khadijah ni ada kemungkinan datang dari tanah Melayu. Kat situ saya ambil peluang untuk kita bahaskan ataupun kita baca riwayat tentang Sayyidatina Khadijah ini. Jadi untuk kuliah ni kita tidak baca juga, kita skip Khadijah. Kemudian baru yang ni baru kita masuk hari ni muka surat 119 yang ni kita akan baca, iaitu tentang Sayyidatina Saudah binti Zam'ah. Tajuk yang kita letakkan fasal 2, Saudah pengganti Khadijah. Jadi kita akan baca kesemua hadis atau semua riwayat tentang beliau dalam hadis ni kuliah kali ini. Jelas insya-Allah. Bismillah. Fasal kedua, Saudah pengganti Khadijah. Dari segi sebutan ya betul, kita orang mengaji kan, sebutannya Saudah. Saudah, asal kata as-sawad, aswad, kaitan benda hitam. Saudah. Sebab saya dengar ada orang baca, orang sebut Saudah kan. Tu ain kat situ. Jauh beza dia. Ini Saudah. Apa makna Saudah? Saudah ialah satu bentuk muka bumi masa itu. Sekarang pun bagi orang Arab iaitu satu kawasan tanah yang tinggi, tapi dia punya tanahnya hitam. Dan ada nilai dari segi sudut mungkin agak menonjol. Saya teringat dalam bahasa kita pun ada orang Melayu perkataan-perkataan yang menunjukkan bentuk muka bumi ni kan. Kalau kampung saya kampung Beris Lalang. Buat tanya Beris ni apa Beris? Beris Lalang. Di Kelantan banyak tempat nama dia Beris. Beris Lalang, Beris Kubur Besar, Beris apa banyaklah Beris. Beris tu apa sebenarnya? Beris, tanya-tanya orang tua, Beris ni maksudnya kawasan dataran, kawasan lapang. Beris lalang, maknanya bakal itu asal usul dia banyak lalang. Satu lagi perkataan yang bentuk muka bumi Melayu kita ni, kalau Kelantan lah, saya beri contoh Kelantan, sebab tahu Kelantan aja. Gong. G-O-N-G, gong. Gong manok, gong badak, gong serapak, macam-macam. Kelantan akan jumpa banyak tempat nama gong. Apa maksud gong? Gong ni kawasan tinggi. Dia bukan bukit tapi kawasan yang tinggi. Itu perkataan orang kita, orang Melayu kita ada perkataan khusus untuk bentuk muka bumi tertentu. Nak kaitnya dengan nama Sayyidatina Saudah ini. Saudah itu maksud itu sejenis bentuk muka bumi yang kebiasaannya ke situ batu-batuan dia, tanahnya berwarna hitam. Apa yang istimewanya saya tak boleh jawab. Tapi kita boleh bayangkanlah apabila perkataan itu dipilih menjadi nama bagi manusia, sudah tentu dia ada nilai istimewa, unik yang tertentu. Cuma kita tidak tahu. Ya, itu Saudah. Dan apabila bincang tentang hal ini, tentang makna nama ini, kita ingatkan, kita dalam pemilihan nama untuk anak cucu siapa sahaja pun, ya, satu, kita berdasarkan makna nama tu, ya, tapi bukan itu semata-mata. Yang pilihan yang lain atau penentuan yang lain, kita ambil satu nama tu berdasarkan pemilik nama tu yang terkenal, kan. Sekalipun makna asal nama itu mungkin Allah kalau tahu tak ada nak bagilah atau tak pilih lah. Tapi disebabkan pemilik nama tu seorang insan yang istimewa, kita ambil nama tu, letak kepada nama anak cucu kita. Mudah-mudahan doa, inspirasi itu orang kata mengalir dalam nama tu. Seperti mana nama Saudah. Jadi kalau tengok makna nama dia tu, alah, kawasan batu hitam. Tak naklah bagi nama anak kita, cucu kita kan. Tapi kita letak juga kalau kita ni berkenan sangat, hari ni habis pula, seronoklah kenal dengan Saudah, letak nama Saudah atas pemilik nama tu, Sayyidatina Saudah. Sama juga Sayyidatina Khadijah. Kita lebih sudah tentulah lebih terkenal ataupun lebih orang rasa tinggi berbanding Sayyidatina Saudah.
Kalau dari segi makna nama, kita bincang sebelum ni, apa maksud dia? Khadijah, anak tak cukup umur. Khadijah itu maksud anak yang tak cukup umur. Kita apa ni? Ya. Tapi kita tak ke tepi tu. Ini kita mengaji, kita tahu saja makna, tapi kita tak tahu hakikat penamaan itu bagaimana. Baik, Saudah. Saudah pengganti Khadijah. Ini bukan tajuk semata-mata untuk nak sedap semata-mata. Saya menulis ataupun buat ni dengan background ataupun dengan memikirkan realiti latar belakang kisah yang betul sehingga melayakkan letak tajuknya Sayyidina Saudah ketika ketika itulah dialah pengganti Sayyidina Khadijah. Mari kita baca betul ke tidak ataupun boleh tak rasa hal yang sama ini. Baik, hadis ataupun riwayat yang pertama ke-48 dengan tajuk Nabi Kesunyian. Daripada Abu Salamah bin Abdul Rahman dan Yahya bin Abdul Rahman bin Hatim berkata, Khawlah binti Hakim bin Awqas As-Sulami, isteri kepada Uthman bin Maz'un, pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Ya Rasulullah, araka qad dakhalatka khullah li faqdi Khadijah. Wahai Rasulullah, saya duk perhati, duk tengok tuan ni macam sunyi sangatlah, seolah-olah diselubui kesunyian sejak pemergian Khadijah. Itu terus direct to the point. Sayyidatina Khawlah binti Hakim ni pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa respon Nabi? Nabi kata, ya kanat ummul ayal wa rabbatul bait. Ya Khadijah dulu, Nabi terkenang kepada beliau, Khadijah dulu seorang ibu yang dialah yang diurus rumah tangga, anak-anak, dan ya sebagai orang kata pengurus rumah tangga, rabbatul bait. Baik, sebelum kita baca lanjut, kita sekejap kita tengok. Pertama, Khawlah binti Hakim ini sekadar kita ambil maklumat umum tentang dia dan menarik tentang beliau ini, ya, pada saat ini ya dia ada suami lagi, suami Uthman bin Maz'un, juga sahabat terkenal. Suami dia ialah orang pertama yang meninggal dunia di Madinah apabila Nabi berhijrah. Lalu Nabi buka kuburan yang pertama itu, Baqi'. Dia lah orang pertama yang dikebumikan, Uthman bin Maz'un, seorang sahabat Nabi yang jiwa dia suci sejak sebelum menjahiliah lagi. Apabila Nabi bawa Islam dan dia tengok kehalusan Islam apa semua, memang mudah je dia terima. Dan dia terlebih pula nanti apabila dia Islam, dia orang kata mula menikmati kemanisan agama, kemanisan beribadah tu, dia jadi ke arah sedikit melampau dan berlaku teguran. Inilah proses, tuan-tuan. Apa dia jadi tak ingat dunia, tak nak dunia langsung. Dia nak beribadah semata-mata sampai tinggal anak bini, keluarga semua. Dia kalau boleh dia ni Sayyidina Uthman bin Maz'un dari sudut nak kata semangat beragama tu, kalau boleh dia kata dia nak kasih, dia nak potong kemaluan dia, tak nak langsung syahwat ni. Nabi tak bagilah, agama tak boleh. Ini Uthman bin Maz'un, insya-Allah. Dan ini isteri dia, Khawlah binti Hakim. Kisahnya ada dalam buku Asam Garam 4, Asam Garam Rumah Tangga Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawlah binti Hakim antara kawan baik Sayyidina Khadijah. Mereka ni bukan sekadar saya tak kira sebaya, tapi mereka sezaman, berkenalan, dan antara yang mereka pasangan suami isteri yang awal-awal memeluk Islam, sama-sama berhijrah ke Habsyah kemudiannya nanti. Khawlah binti Hakim ni nanti, lepas pada ni kita nampak dia itu dengan Nabi SAW di Madinah nanti setelah kematian suaminya. Beberapa ketika selepas pada itu, beliau yang antara yang menawar diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallallahu nak tak nikah dengan saya ni." Dan Nabi tidaklah, Nabi tak terima tawaran itu. Sekali saya nak sebut, tuan-tuan, ya, pernikahan Nabi ni diatur, dikawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak ada isyarat keperluan yang Allah tunjukkan untuk nak nikah dengan Khawlah, maka tidaklah nikah. Kalau tak sebut itu, saya fikir Allah sianya sekali fikirlah kan.
Kenapa Nabi tak balas budi Khawlah? Dia yang usaha carikan jodoh untuk Nabi masa ni awal-awal. Nanti balaslah balik. Itu kemungkinan kita, apa yang kita terfikir. Tapi kita melihat benda yang lebih besar lagi. Dengan saya sebut prinsip pernikahan Nabi ni, bukan Nabi seronok-seronok ikut suka nak kahwin. Tidak. Ada isyarat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum, langsung ataupun tidak langsung. Baik, itu secara umum dia. Dia pergi jumpa Nabi. Dan dia perhati. Ini makna kata berlaku bila ni? Selepas kematian Khadijah kan? Betul. Makna tentu kita memahami keadaan Nabi itu terkesan. Terkesan sungguh. Pemergian setelah Khadijah berapa puluh, 25 tahun bersama. Bukan setelah bersama sebagai isteri. Tak. Dia sebagai pendukung paling kuat Nabi. Yang banyak bantu Nabi ni. Jadi ketiadaan setelah Khadijah sangat-sangat dirasai satu lompong besar dalam hidup Nabi, bukan sekadar hidup Nabi, dalam perjuangan Nabi itu sendiri. Dan Nabi sebagai manusia dengan bekalan orang kata emosi yang begitu lebat, manusia sedih, sayu, semua tu juga Nabi lalui. Ketiadaan Khadijah memang dirasai. Dan ini kalau kita memaham, tak cukup lagi. Kita tak cukup menghargai Sayyidatina Khadijah lagi. Kalau kita boleh menjiwai betapa tinggi ataupun besar kedudukan Sayyidatina Khadijah di sisi Nabi, baru kita akan nampak keadaan selepas-lepas pada tu. Antaranya berlakunya Isra' Mi'raj selepas pada tu. Itu semua nak reward satu sebagai mengisi, kalau tak keseluruhan pun sebahagian daripada kekosongan yang ditinggalkan oleh Sayyidatina Khadijah. Baik. Lagi, apabila disebut Sayyidatina Khawlah sebut mau kita analisisnya betul tentang keadaan Nabi itu yang nampak sugul, yang nampak tak ceria seperti biasa kan. Dia sebut ya. Dan kenapa, apa kataan yang disebut? Khadijah dulu seorang ibu yang mengurus anak-anak dan juga rumah tangga. Allah alam, bagi saya ini juga kenyataan yang besar. Tengok, kita baca sekali lalu begitulah, tapi kalau kita renung dia dan kita kait dengan diri kita, dengan pengalaman, saya tak ada pengalaman yang luas banding orang lain tu. Bab-bab rumah tangga saya sangat segan tu nak mengulas. Yang saya nak ulas ialah tentang hadis berkaitan Nabi saja. Sebab itu saya selalu alu-alukan kalau ada perkongsian, ada ni kongsikan sama-sama. Cuma berdasarkan pengalaman yang sempit, yang ringkas peribadi saya, kenyataan Nabi sebut tentang Khadijah, seorang ibu yang mengurus anak-anak dan rumah tangga, dia besar dari sudut apa? Kalau kita ingat, setelah Khadijah sebelum nikah dengan Nabi, dia tu siapa? Dia seorang, kita baik kait dengan riwayat sebelum pada ni, dia seorang usahawan wanita yang paling berjaya, kan? Paling kaya. Apa harta dia? Kita dah bincang sebelum pada ni. Apakah produk perniagaan dia? Pakaian. Dia yang paling, orang kata, menguasai industri tu di Mekah, kita cerita. Dan kafilah dagang dia paling besar. Apabila uh, kargo rombongan dagang Quraisy nak pergi ke Syam ataupun nak pergi ke Yaman, kan mereka akan set up paling kurang 1,000 ekor unta bawa barang, kan. Sebab itu dipanggil ilaf. Antara maksud ilaf atau barang dagangan Quraisy yang ribuan unta bawa tu. Dan dia bukan atas nama seorang, kan. Atas nama ni gabungan perniagaan, persatuan pedagang Quraisy bergabung. Yang ni 20 ekor, yang ni 100 ekor, yang ni. Dan riwayat sebut apa? Yang kita kongsi sebelum ni, Khadijah tiwal sinin, berturut-turut, bertahun-tahun berturut-turut, unta dagang beliau paling besar, paling banyak. Berapa Allah tidak disebut, paling banyak. Nak buat 1,000 tu, dia paling majoriti. Menjadi 100, 200, orang lain kurang daripada itu. Mana dia seorang peniaga, seorang usaha wanita yang tadi berjaya dengan kerjayanya. Tetapi apabila nikah dengan Nabi SAW, peringkat awal ya, berniaga. Tapi apabila Nabi SAW mula menjadi Rasul, kesibukan Nabi tidak lagi pada perniagaan. Kita sebut Nabi usahawan yang berjaya lepas pada itu, kan, perkahwinan Nabi. Tapi bila Nabi mula diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun, fokus Nabi 100% lebih dari 100% ialah untuk agama. Nabi berdakwah, Nabi buat ini. Jadi siapa yang nak mengisi tanggungjawab Nabi yang lain? Urus rumah, kewangan dan semua. Khadijah.
Khadijah. Itu Nabi sebut, dialah ibu yang mengurus anak-anak. Kalaulah situasi saya, situasi kita, kalaulah dua-dua sibuk bekerja, rumah tangga akan terabai. Sebab tu kan ni, dia akan ada, kalau berkaji dia akan ada krisis ini. Krisis, ya, dulu berjaya dan ada tanggungjawab di rumah, ada anak, ada rumah, ada ni. Tapi duduk kerja dan duduk kejar kerjaya, dia sangat mencabar. Sangat mencabar, boleh jadi ni, boleh ni. Lalu apabila salah seorang yang mengalah, maka dia pengorbanan yang besar. Saya contohkan bagi situasi saya lah sekarang ni. Isteri saya cukup berterima kasih dengan beliau lah. Kalau ikutkan dia dengan potensi dia, dia boleh jadi ustazah jugalah, macam memang dia ustazah pun. Ustazah yang ada package juga, yang boleh berceramah, boleh gini. Itu bagi terkenal dia masa zaman belajar lagi. Tapi lepas kahwin, orang tak kenal dia. Dia pun tak nak menonjol apa. Saya sangat-sangat syukur. Kalau aku nikah nanti ustazah yang masuk TV juga apa semua, matilah aku. Dua-dua sibuk. Entah aku jadi suri rumah sepenuh masa, memang tak keluar. Boleh jadi begitu. Jadi yang sangat-sangat saya hargai kita sebagai suami, kena ada orang yang backup kita. Dan Nabi SAW di backup oleh Sayyidatina Khadijah. Yang tu saya sebut, saya memahami, mengkaitkan dengan situasi saya. Lalu faham Sayyidatina Khadijah apabila Nabi sebut, oh ini besar ni Sayyidatina Khadijah. Baik, Fadil. Sayyidatina Khadijah dulu seorang ibu yang mengurus anak-anak dan rumah tangga. Dia lain kalau asal nikah, memang si isteri tu memang dia tak bekerja, lain. Sayyidatina Khadijah lain. Dia asal seorang usahawan, seorang businesswoman yang berjaya. Tiba boleh rela tak kerja kecemerlangan peribadi, tapi untuk nak sustain, nak itu rumah tangga demi suami maju. Ini pengorbanan yang besar. Setelah kerja seorang ibu yang mengurus anak-anak dan rumah tangga. Khawlah bertanya, afala akhtub alaik? Datuk Rasulullah, nak tak saya pinangkan, carikan seseorang? Uh, Sekali lagi, Nabi ya, ketika itu tapi Nabi taklah terfikir, orang kata beri aku nak kena kahwin. Tak. Ni menjadi bukti bahawa Nabi ni bukannya kemaruk sebagaimana sebahagian daripada umat dia lelaki. Pantang ni nak kahwin, pantang ada peluang dan ruang kemampuan dia nak kahwin. Nabi tidak begitu. Kita kena tekankan hal ini kerana berkali-kali saya sebut, orang ataupun pihak musuh cuba portray Nabi dalam bentuk seumpama itu. Nabi ni cerita pasal perempuan saja, fikir pasal perempuan saja sebagaimana kita pada hari ini. No, Nabi tidak begitu. Ini antara bukti secara halus. Sayyidatina Khadijah meninggal, Nabi tak terfikir nak kahwin. Kalau tidak kerana Sayyidatina Khawlah yang approach Nabi dulu, yang usahakan ini. Ini besar tu. Riwayat nampak simple, tapi kita baca, tengok mendalam, dia memberi kedalaman makna yang tersendiri. Baik, kata Khadijah, afal aktub alaik? Rasulullah, nak tak saya pinangkan, carikan orang rasa kesunyian begini. Dan itu secara tidak langsung apalah pengganti dia pada isu itu. Baik, saya lanjutkan, panjang pula saya nak habiskan keseluruhan ni. Jawab, baginda menjawab, boleh. Bala, boleh. Fa inna kunna ma'syaran nisa arfaqu bidzalik. Boleh. Kamu perempuan ni lebih mengetahui hal-hal sebegini. Nabi serahkan urusan tu kepada orang yang selayaknya, antara perempuan lebih memahami. Dan ni saya nak ulas satu jadi panjang. Saya sebut secara ini, ibu-ibu jemaah boleh ada terlintas, boleh note dan sharekan selepas pada inilah. Baik, Nabi serahkan dia. Baik. Maka kata Khawlah, aku pun melamar Saudah binti Zam'ah dari Bani Amir bin Lu'ay bagi pihak baginda Nabi SAW. Aku jugalah yang melamar Aisyah binti Abu Bakar bagi pihak baginda Nabi SAW. Nabi hidup bersama Saudah sejak di Makkah. Pada ketika itu Aisyah baru berumur 6 tahun. Nabi hanya mula bersama dengan Sayyidatina Aisyah selepas itu, iaitu setelah tiba di Madinah. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Baik, habis hadis dia. Poin utama nak sebut tadi, keadaan Nabi yang asalnya kesunyian setelah ke pemergian Sayyidatina Khadijah, lalu yang mengisi kesunyian Nabi itu Sayyidatina Saudah. Saya sebut begini sebelum kita baca lebih lanjut. Riwayat tentang Sayyidatina Saudah ni
sangat sedikit. Setakat yang ada ini adalah beberapa lagi. Memang tak puas. Allah nak tahu lagi, nak tahu lagi. Tapi nak buat macam memang tidak ada. Dan kita tidak boleh reka-reka. Baik, walaupun begitu, kita kena menikmati riwayat yang sedikit ini dengan orang kata sepenuhnya kan. Makanan, kalau sikit tu baru kita duk. Kalau kunyah tu 40 kunyah betul-betul lah. Boleh. Kalau makan banyak tu kita ni laju je kan. Apabila kita kunyah betul-betul, ish, sedap dia lain macam. Antara hal inilah juga tentang Sayyidina Saudah. Betul, tak banyak riwayat ini sahaja ada. Tapi kita mendalami, insyaAllah. Saya nak kita rasa, saya lah, nak kita rasa Sayyidina Saudah ni, dia jarang orang dengar, jarang diperkatakan, tetapi dia sangat berjasa besar. Dan malangnya orang kata kurang dihargai lah. Dan ini tidak pelik lah, saya ingat banyak orang kata kesan dalam pengajian, ramai sahaja insan-insan yang hebat, yang berjasa besar dalam sirah, dalam kehidupan Nabi, tetapi secara perbandingan dia amat kurang dihargai berbanding sahabat orang yang lain kan. Dalam pengajian buku saya Asam Garam 3, contoh mula-mula sekali kita perkenalkan terus pada seorang yang paling besar atau yang sangat besar ni pengaruh dalam hidup Nabi, tapi kita boleh kata hampirlah umat hari ni tak kenal. Siapa? Fatimah binti Asad. Siapa? Beliau ialah mak angkat Nabi, isteri kepada Abu Talib. Yang Abu Talib bela Nabi daripada umur 8 tahun. Yang realitinya bukannya Abu Talib yang bagi makan, minum, suap, tukar pakaian. Tak. Abu Talib masa itu sebagai pemimpin Quraisy, sebagai lelaki, sibuknya di luar. Yang uruskan ialah isteri dia. Dan itu Nabi sebut, Nabi panggil dia ibu. Baru sedar. Ada orang yang kita tak tahu. Bahasa apa? Unsung hero kan. Hero atau pahlawan yang tidak didendangkan. Hal ini sangat sama juga dengan Sayyidina Saudah. Sayyidina Saudah. Kita hampir tak dengar tentang beliau ni. Walhal besar. Ya. Baik, kita teruskan. Berikutnya, yang ni saya langkau lah. Bani Amir bin Lu'ay, saya nak urai panjang pula ni. Kita pergi kepada hadis yang berikut. Muka surat 120. Tajuk Sayyidina Saudah kematian suami. Tadi riwayat pertama kita fokus kepada situasi Nabi. Kemudian yang ni kita fokus kepada situasi Sayyidina Saudah pula. Untuk kita nampak bagaimana pernikahan itu hikmahnya terselah di situ. Makhramah bin Bukair daripada ayahnya berkata, Sakran bin Amru kembali ke Makkah dari bumi Habsyah. Turut bersama beliau ialah isterinya Saudah binti Zam'ah. Ini faktanya kita tahu Saudah sebelum nikahan Nabi, suami pertamanya Sakran bin Amru, seorang sahabat jarang agak terkenal kan. Ini sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun yang awal-awal masuk Islam, tapi mereka tidak cukup terkenal di mata kita kemudian. Dan nak lagi mereka ni pasangan suami isteri yang beriman, antara awal beriman, sanggup pula berhijrah tinggal Mekah ni. Dan berapa? Dalam keadaan isteri Nabi ada berapa orang? 3 ataupun 4, nanti kita kira, yang turut berhijrah bersama suami ke Habsyah sebelum masing-masing kematian suami lalu nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara Saudah binti Zam'ah, suaminya Sakran bin Amru. Baik. Tidak lama kemudian beliau meninggal dunia di Makkah. Dia ada khilaf riwayat lah. Ada kata meninggal di Habsyah. Itu riwayat pelbagai. Kita ambil yang ni lah. Sebaik tamat tempoh iddah, Nabi pun mengutus makluman kepada Saudah untuk meminangnya. Jadi kita gabung dengan riwayat yang kita baca sebelum pada detail. Nabi meminang tu macam mana sebenarnya daripada Saudah ni, khawlah yang cadangkan lalu dia gerakkan. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Saudah apabila terima pinangan itu ataupun disampaikan pinangan tu, beliau menjawab, urusanku terserah kepadamu wahai Rasulullah. Amri ilaik, itu bahasa Arab. Amri ilaik, urusanku ikutlah. Makna kata terima.
terima. Tapi dia ada perincian, tu kita selalu sebut. Riwayat ni kita kena kumpul, baru kita boleh nampak perincian tu ada. Baik, ini yang dah orang kata mudahkan. Bagi dia seterusnya memerintahkan, mintalah seorang lelaki dari kaummu untuk menikahkan awak. Maka beliau pun meminta Hatib bin Amru bin Abdul Syams bin Abdul Wud untuk menikahkannya dengan Nabi SAW. Buat note, poin ini ada khilaf, iaitu tentang wali nikah Sayyidina Saudah. Dalam riwayat ini sebut wali dia ialah Hatib bin Amru bin Abdul Syam. Dari segi status, dia ialah ipar, adik ataupun abang ipar beliau. Dia adik-beradik dengan suami dia, Sakran bin Amru ni, Hatib bin Amru. Okay, adik ipar ataupun abang ipar. Dari segi hukum, kemudian hukum syarak tidak boleh. Adik ipar ke abang ipar tak boleh jadi wali kepada kakak ipar, kan? Ini sebelum Islam. Satu. Yang kedua, ada percanggahan riwayat. Nanti kita akan jumpa. Bukan dia, tapi orang lain. Ini kita tak dapat lagi. Kalau bincang sirah, secara fokus riwayat, kita akan tengok ada contradiction itu. Baik. Kemudian, beliaulah perempuan pertama yang dinikahi Nabi selepas Khadijah. Hadis riwayat Sa'ad. Baik. Dalam satu riwayat lain, Rasulullah SAW menikahi Saudah pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian selepas kematian Khadijah, sebelum menikahi Aisyah. Baginda mula hidup bersamanya di Mekah dan membawanya berhijrah ke Madinah. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Baik, bila Nabi nikah dengan Sayyidatina Khadijah juga ada khilaf. Saya sebut tak nak sebagai pendedahan, khilaf. Yang boleh kata tentu, khilaf juga. Tahun kita yang boleh kata kita pegang lah, tak berlaku dalam tahun ke-10 kenabian. Itu tahun yang sama Sayyidatina Khadijah meninggal dunia. Tahun yang sama. Ada riwayat lain kata tahun yang berlainan. Kita ambil lah ini. Tahun yang sama. Tahun ke-10 Hijrah. Katanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga bulan Sayyidatina Khadijah meninggal dunia. Makna kata kalau riwayat ini kita berpada dengan riwayat ini sahaja, makna kata dalam bulan yang sama Nabi nikah dengan Khadijah, makanya Nabi orang kata menduda dalam beberapa hari sahaja. Kita akan tengok ada riwayat yang berbeza nanti. Baik. Itu sekadar maklum hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Baik, ada isu tak? Kita baca riwayat yang berikutnya dulu. Kalau sempat saya uraikan. Saudah agak keberatan. Ni dalam masih ingin memahami situasi Sayyidatina Saudah pula. Ya, kita tahu tadi Nabi nikah Saudah setelah kematian suami dia. Suami dia siapa? Mereka berdua suami isteri yang berjasa, yang banyak mendukung Nabi. Jadi kita boleh rasa pernikahan Nabi tu ada juga unsur nak membantu Sayyidatina Saudah itu sendiri. Ya. Saudah agak keberatan. Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW meminang seorang wanita daripada kaumnya bernama Saudah. Beliau mempunyai anak yang ramai, anak yang masih kecil, mempunyai anak ramai yang masih kecil, 5 atau 6 orang daripada suaminya yang meninggal dunia. Sampai sini, kalau tuan-tuan tanya saya, siapa anak-anak Saudah, saya tak dapat jawab. Masa buat saya cari-cari, tak jumpa setakat itu. Bukan bermakna tidak ada nak kena mungkin ada, nak kena buat pencarian. Setakat ni saya tak jumpa. Satu. Yang kedua, riwayat ini bagi saya dia ada isyarat untuk saya menganggarkan berapa umur Sayyidatina Saudah. Juga kalau orang tanya berapa umur Sayyidatina Saudah, saya tak boleh jawab. Kalau saya buat dalam rumusan fakta angka kan, tak dapat jawab. Tak jumpa riwayat umur dia berapa. Kata Sayyidatina Aisyah jelas. Kalau Sayyidatina Zainab binti Jahsyin jelas lahir bila, meninggal bila. Kita boleh ni. Sayyidatina Saudah tak ada yang riwayat tentang hal itu. Tapi riwayat ni boleh memberi agakkan lah bahawa umurnya bagaimana, iaitu tidaklah terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Sebab masa dia nikah dengan Nabi ni, anak dia ramai, 5 orang yang masih kecil. Orang kata dia tidaklah sebaya dengan Sayyidatina Khadijah
dah masa tu dah kan umur 50-an, dah anak-anak dah besar. Tidaklah sebanyak tu, mungkin lebih muda daripada tu. Berapa tak boleh nak tentu kan. Mungkin boleh bagi cadangan ataupun anggapan masing-masing. Jadi setuju tak setuju, tu boleh sembang dengan saya. Anak dia masih kecil, 5 ataupun 6 orang, mungkin 30-an barangkali, sebut tentang hal ini dari segi fizikal. Setelah Saudah, saya baru ingat dia dirumuskan beliau seorang yang besar, seorang yang jelas. Kalau dalam kalangan wanita, nampak ketara tinggi dia tu orang mudah cam dia. Baik, beliau agak keberatan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni masa perincian tadi, bukan dia kata terus terima atau dihantar ke pinangan satu saudah pun, oh biasanya aku dapat kahwin dengan Nabi. Tidak, bukti reaksi, bukan begitu. Ada detail, ada pertimbangan, iaitu dia keberatan. Sebab kata Ibnu Abbas, masa tu duk anak ramai lagi ni. Lalu Rasulullah tanya, apa yang menghalang awak daripada menerima lamaran saya? Bukan Nabi tak perhati, entah ditekan, tidak, nak tahu keadaan sebenar. Saudah menjawab, demi Allah, wahai Nabi Allah, tidak ada sesuatu pun yang menghalang saya untuk menjadikan awak manusia yang paling saya cintai. Maksud kata jadi suami lah. Akan tetapi yang saya tak nak ni kerana memuliakan awak, dengan mengelakkan anak-anak kecil ini menjerit-jerit di kepala awak pagi dan petang. Ni kebimbangan saya telah saudah yang sebenarnya. Macam mana nak nikah dengan Nabi ni? Anak aku kecil-kecil lagi mibuk ni. Sekali sisi lain, saya tersaudah yang menampakkan kita penghormatannya yang tinggi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut ni peluang ni dah orang kata anak raja nak kahwin dengan aku contoh. Tapi dia tahu keadaan dia. Cintanya kepada Nabi tu yang menyebabkan dia menolak cinta. Oh, sedap ayat. Cintanya kepada, sebab cintalah dia menolak cinta. Boleh ayat tu. Sebab cintalah dia menolak cinta. Pada rikat inilah. Saya tak nak sebab itu. Nabi bertanya, sebab itu ke? Ada perkara lain? Nabi kata, Saudah kata, tak ada, demi Allah, itu yang semata-matanya. Baginda pun berkata, ya rahmukillah, semoga Allah merahmatimu. Nabi kata, tak berterima je. Ni, Nabi terima hadis riwayat Ahmad. Baik, jemaah sekalian, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak sebut poin ini sekadar tambahan. Situasi rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Ya, Nabi nikah dengan Sayyidatina Saudah, package dapat 5 ataupun 6 orang anak kan. Anaknya kecil-kecil lagi. Ya. Makna saya nak sebut yang sebenarnya mendapat impact, yang sebenarnya mendapat faedah yang besar, dia lebih Khadijah atau Saudah berbanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kalau kita tak sebut begitu, boleh jadi kita salah faham apabila Nabi sebut tadi yang hadis pertama, ya Khadijah dulu seorang ibu yang mengurus anak-anak dan rumah tangga. Seolah-olah sekali-sekali baca saya lah, saya berfikir, saya punya proses pemikiran, saya nak bayang awalnya, makna Nabi nikah Khadijah Saudah ni untuk tujuan dia untuk tolong uruskan anak-anak Nabi SAW ketika itu. Sebenarnya bagi saya tidak. Tidak. Yang Nabi sebut tu jasa setelah Khadijah sebelum pada ini. Yang teringat tu. Adapun pernikahan Nabi dengan Sayyidatina Saudah ini lebih nak mengisi kesunyian Nabi, nak ada isteri. Nak ada rakan sembang, rakan untuk meluahkan itu. Bukannya nak urus sangat rumah tangga ketika itu. Kenapa saya sebut begitu? Kerana anak-anak Nabi pada ketika itu sudah besar. Mari kita buat kiraan. Berapa umur anak-anak Nabi ketika kematian Khadijah? Pertama, kita nak sebut hal tadilah, saya nak buktikan tu. Yang kedua, untuk kita rasa juga di situasi anak-anak Nabi apabila kematian mak. Kita untuk itu nak kira, saya bagi jawab kata dapatan terus. Bagaimana saya kira ni, yang ni saya nak proses. Kita gunakan, manfaatkan betul-betul buku yang ni, gunakan garis masa yang kita buat, yang kita sediakan, garis masa kehidupan rumah tangga Nabi. Kalau kita nak tahu, saya kata, macam mana aku nak tahu umur anak Nabi ketika Sayyidatina Khadijah meninggal dunia, untuk nak beri menunjuk perasaan kita. Jadi kita tengok, Sayyidatina Khadijah meninggal
pada usia Nabi 49 tahun. Ini kita lebih kurang 49, 50, 49 tahun pada ketika ini. Baik, barulah kita tolak ke belakang. 49 tahun, kita nak kira umur anak Nabi yang hidup ketika itu berapa. Contoh, Sayyidina Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lahir pada tahun atau pada ketika Nabi umur 30. Umur Nabi 30. Umur Nabi 49, Sayyidina Khadijah meninggal dunia. Maknanya ketika setelah Khadijah meninggal dunia, Sayyidina Zainab sekitar umur 18, 19 tahun, remaja. Begitu proses dia. Lalu Ruqayyah, bagaimana kiraan yang sama, kita tolak 49, umur Nabi 49, tolak dengan umur ketika anak itu dilahirkan, kita akan dapat hasil Ruqayyah ketika setelah Khadijah meninggal, umur dia 15, 16 tahun. Umur Kulthum 15, 14, 15 tahun. Dan Sayyidina Fatimah 13 dan 13 atau 14 tahun. Ini tiga beradik ni setahun kan. Siapa? Ruqayyah, kemudian Sayyidina Kulthum, kemudian Sayyidina Aisyah. Mereka ni lahir setahun. Jarak setahun sahaja. Sibuknya bagaimana Sayyidina Khadijah menguruskan anak-anak ketika itu kan. Baik. Ini umur dah besar dah, bukannya kita kata anak kecil yang nak kena susu, nak kena jaga makan minum, tak begitu. Yang ni saya nak sebut tadi, Nabi nikah dengan Saudah dari sudut fizikal sudut ni, dia membantu Sayyidina Saudah lebih daripada keperluan Nabi sendiri. Keperluan Nabi tetap ada, tetap penting peranan Khadijah ni. Yang ni pula kita kena ingat begini. Kita kena ingat ni. Bila Nabi nikah, kita kena guna juga kita punya grafik ni. Nabi nikah dengan Sayyidatina Saudah pada tahun atau usia Nabi 49 tahun kan, 49 tahun, tahun ke-10 kenabian sekitar itu. Baik. Kan kita tahu juga tadi, Nabi nikah dengan Sayyidatina Aisyah juga dalam tahun atau sekitar tahun yang sama, tetapi tidak duduk bersama lagi. Sayyidatina Aisyah, dia mungkin tak sedar lagi, tak tahu pun dia dah jadi isteri orang masa tu kan. Dia mula duduk bersama Nabi atau menjadi isteri betul Nabi SAW ketika di Madinah, 3 tahun selepas pada tu. Yang ni kita jangan perasan. Makna kata apa? Makna kata daripada umur Nabi 49 sampai umur Nabi 53 sebelum hijrah, 3 tahun terakhir Nabi di Mekah itu, Sayyidina Saudah adalah satu-satunya isteri Nabi SAW. Sebagaimana Sayyidina Khadijah seluruh 25 tahun, dia lah isteri Nabi seorang-seorangnya. Ketika ini 3 tahun, Sayyidina Saudah seorang-seorang isteri Nabi. Tidak berkongsi atau bermadu kasih dengan isteri Nabi yang mana lagi. Yang ini bagi saya, wow, ini fakta yang besar. Lalu kita tengok pula, apa yang berlaku dalam tempoh 3 tahun itu. Apa yang berlaku sebagaimana kita bandingkan apa yang berlaku sebelum pada itu ketika Khadijah masih lagi hidup. Kita akan tahu dari beberapa riwayat, sangat penting wanita ini, atau kalau suami penting wanita, isteri penting suami, bina rakan pasangan ini. Sebab ni lah nak release stres, nak mengadu, nak meluahkan, nak cakap cerita siapa lagi kan. Kita ingat yang Nabi SAW mula-mula terima wahyu kan. Lalu kepada siapa yang mula-mula Nabi luahkan dan siapa yang bantu? Sayyidina Khadijah. Samalah juga apabila sampai kepada pernikahan dengan Sayyidina Saudah, apa yang berlaku setelah Khadijah meninggal dunia? Kemudian Sayyidina Saudah dinikahi. Lepas pada itu, perkara besar ialah Nabi pergi ke Taif. Pergi ke Taif mencari ruang peluang untuk nak set up kat sana. Dan kita tahu apa yang terjadi. Pulangnya Nabi dengan orang kata sedih, bukan sedih, agak sedih, sakit sebagainya. Kira-kira lah secara realiti manusia, Nabi sebagai manusia, agak-agak balik tu macam mana keadaan Nabi sebagai sebelum ni. Dia akan mengadu siapa kat rumah. Tapi bayangkan pada Saudah, cerita begini, bayang. Nabi sebagai manusia biasa. Jadi peranan satu Saudah itu ada di situ, cuma tidak direkodkan dalam riwayat. Kemudian apa yang berlaku selepas pada itu? Apa peristiwa Aqabah, dan ketika itu lagi dahsyat. 3 tahun terakhir itu ialah lagi kemuncak, lagi dahsyat tekanan, serangan terhadap Nabi SAW. Sampai sebab tu dah masa tu dah kematian Abu Talib. Lepas Abu Talib Nabi sebut
lagi dahsyat aku sampai ugutan bunuh dan sebagainya. Ketika itu lagi penting ada orang yang Nabi boleh luah boleh ni. Dengan ni kita nampak Allah saudari penting. Dia pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah berlaku Isra Mi'raj pula, Bai'at Aqabah dan bawa kepada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Huh, saya rasa berat kepala saya ni. Kita teruskan. Saya nak lajukan insya-Allah. Boleh ya? Kenapa saya bagi extra in-depth ini? Sebab kalau kita baca sekali lalu, boleh lah, boleh baca sekali lalu buku saya. Tapi tak cukup kita menghargai saudara. Saya nak bagi kata nak khidmat kepada saya saudara dengan selayak-layaknya. Ya. Baik. Kita baca riwayat yang berikutnya. Tinggal lagi 2 riwayat saya nak baca ringkas saja. Ipar Bangkang. Daripada Yahya bin Abdul Rahman bin Khatib daripada Aisyah menceritakan setelah Khadijah meninggal dunia, Khawlah binti Hakim menemui Nabi. Peristiwa ini berlaku di Mekah. Beliau bertanya, adakah tuan mahu bernikah? Nabi jawab, dengan siapa? Beliau membalas, kalau tuan mahu, anak dara pun ada, janda pun ada. Ini riwayat yang ada perincian yang lain pula. Nabi tanya, anak dara siapa? Dara siapa? Janda siapa? Khawlah menjawab, kalau anak dara ni anak perempuan kepada makhluk Allah yang paling tuan suka, iaitu Sayyidatina Aisyah. Makhluk, anak perempuan kepada makhluk Allah yang paling tuan suka. Makhluk Allah tu merujuk kepada Sayyidina Abu Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar, iaitu Sayyidatina Aisyah. Baik. Nabi tanya, janda siapa pula? Beliau menjawab, Saudah binti Zam'ah bin Qais. Beliau sudah beriman dengan awak, sanggup mengikuti perjuangan awak. Nabi kata, ikutlah. Pergilah nyatakan hasad ini kepada kedua-dua pihak sekaligus. Hadis riwayat Al-Hakim. Ini sebagai ulangan saja benda yang kita sudah tahu. Riwayat je berlainan. Riwayat Al-Hakim. Dalam riwayat lain, ada sambungan. Riwayat ini ada sambungan dia. Khalah berkata, maka aku pun beredar dan terus pergi menemui Saudah. Aku berkata, wahai Saudah, awak mahukah Allah masukkan kebaikan dan keberkatan kepada keluarga awak, kepada kamu sekeluarga? Saudah kata, macam mana? Rasulullah mengutusku untuk melamar awak. Saudah membalas, saya mahu. Dalam kata dia mahu. Dalam tadi dia keberatan. Kita boleh gabungkan lah. Dia mahu tapi malu. Mahu tapi tak mampu. Saya mahu. Mohon jumpa ayah saya dan sampaikan hal ini kepadanya. Yang disebut ada pencanggahan. Riwayat yang kita dah baca sebelum pada ni, orang lain. Yang ni ayah sendiri yang jadi wali. Mana satu ni? Wallahualam. Kita ambil yang ni. Mohon jumpa ayah saya dan sampaikan hal ini kepadanya. Ayahnya sudah tua. Ketika itu dia terlepas mengerjakan haji. Haji bulan berapa? Bulan Zulhijjah. Ini juga saya buat ada kelainan bila lahir ni nikah. Tadi sebut Ramadan. Ramadan, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini orang kata 3 bulan selepas pada tu. Ayah Saudah, dia masa tu dia tak pergi haji. Dia terlepas mengerjakan haji. Aku masuk menemuinya dan menyapanya dengan sapaan orang jahiliyah. Tak sempat saya nak buat carian. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib mengutus saya untuk bagi pihaknya untuk melamar Saudah, anak dia lah. Beliau menjawab, orang yang mulia dan sepadan. Ketika itu bangga tidak beriman ke tidak? Tak pasti. Tapi ayah jawab, orang mulia dan sepadan. Apa pula kata kawan awak? Rujuk kepada anak dia lah, Saudah. Kawan awak tu kata apa? Kalau kata dia suka. Okey je. Okey, kalau macam tu, panggil dia kemari. Lantas aku pun memanggilnya. Malu-malu lah. Anak ni malu suruh kawan pula macam ni kan. Ayahnya berkata, wahai Saudah, perempuan ni sampaikan hajat bahawa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib berkenan nak nikah dengan awak. Dia tu memanglah ayah, mana secara restunya, sepadan, lagi mulia. Awak tu betul ke nak kahwin dengan dia? Saudah menjawab, ya. Lantas ayah berkata, okey, kalau begitu, dah pergi jemput dia. Bagi pihak saya pula. Ini tugas Khawlah. Okey, awak jadi, orang kata orang tengah. Dia pun pergi. Kemudian Nabi datang dan beliau menikahkan baginda dengan anaknya. Baik, kita tahu sini, setakat ni riwayat ni sebut yang jadi wali ialah ayah. Kemudian nikah pula pada dalam bulan Zulhijjah selepas haji.
Berbeza dengan riwayat sebelum pada ini. Ya. Kita ambil yang ni, saya ingat. Selepas itu saudaranya, ini nak bahagian nak kita letak sebagai tajuk ni. Saudaranya Abdullah bin Zam'ah pulang dari haji. Mengetahui berita tersebut, dia pun taburkan tanah ke kepalanya. Selepas memeluk Islam, kemudiannya beliau berkata, dulu masa aku orang bodoh lagi, aku tabur tanah kepalaku ketika dapat tahu Rasulullah nikah Saudah binti Zam'ah. Kenapa tu? Dia tak suka, dia marah sebab masa tu Nabi, dia pun belum beriman lagi masa tu. Allah, buat malunya kakak aku nikah dengan orang paling, orang duk benci-benci. Oh, itu. Dan diakui oleh Abdullah ni, Allah, dulu aku bodoh buat hal itu. Riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Kabir. Baik. Ada beberapa poin saya skip. Adik-adik Saudah ada beberapa orang lagi yang kesemuanya kemudian beriman juga. Habis, dan ini hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir ni sebenarnya panjang. Saya uh, ringkaskan. Dan saya tak nak pergi lebih mendalam sebab dia akan membuka perbincangan yang lebih lagi. Alakul mari kita ikut dulu. 52, status isteri sudah memadai. Kalau kira dari segi asal konsep ni, buku hadis yang saya muat dalam buku dalam bab 2 ini, saya nak bawakan riwayat tentang pernikahan sahaja. Yang saya sebut ni dah jadi di luar. Tapi dah ada, kita baca lah. Ya. Daripada Zuhri, daripada Urwah, daripada Aisyah menceritakan Saudah binti Zam'ah sudah tua. Rasulullah tidak lagi banyak bersama beliau. Pada masa yang sama, beliau tahu kedudukanku di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, hal Nabi sayang lebih pada Sayyidatina Aisyah, sesuatu yang ma'ruf, yang maklum. Dan riwayat yang diangkat sebelum pada ni yang Nabi buat bagi cinta sesuatu, kononnya Nabi tak nak bagi tahu siapa yang Nabi lebih sayang, itu riwayat palsu dan dia bercanggah pula dengan realiti. Baginda banyak bersamaku, maka beliau bimbang Nabi mungkin menceraikannya dan beliau mahu kekalkan kedudukannya di sisi baginda, yakni sebagai isteri. Maka beliau berkata, wahai Rasulullah, hari giliran saya hadiahkan kepada Aisyah. Abang bebas daripada tanggungjawab itu. Mana tak wajib dia dah lepas tanggungjawab atau hak dia, hak dapat tidur atau bermalam dengan Nabi. Maka Nabi pun terima tawaran itu. Berkenaan perkara ini turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala, rujuk surah An-Nisa ayat 128. Menarik sebenarnya kalau nak baca kisah ayat ni. Dan kita habiskan dulu. Dalam riwayat yang lain, Saudah berkata, wahai Rasulullah, saya sebenarnya tak ada keinginan untuk bernikah. Fa inni qad kabirtu wa la hajatan li fil rijal. Saya kalau ikutkan Rasul, saya dah tua. Orang kata nak suami, dan dia kata nak bersama malam-malam tu tak ada dah. Ini maksud fa laysa lillah wa la hajatan fi rijal. Orang lelaki tak nak. Tapi nak sebagai suami, sebagai orang kata rakan, peneman, bersemak, itu. Ya. Tapi saya suka lah kalau disebut, kalau saya suka kalau Allah bangkitkan, walakin urid an ub'atu. Saya suka Allah bangkitkan saya pada hari kiamat nanti sebagai isteri awak. Nak status itu sahaja. Itu kata Saudah. Kemudian dia bertawar kepada Nabi Rasulullah, hari giliran saya beri bersama Aisyah. Maka Nabi terima. Situasi begini, dan daripada ayat kisah atau peristiwa ini turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita baca, dan juga kita kena baca. Siapa ada Quran boleh buka Quran, sila buka ataupun pergi ke surah An-Nisa ayat 128. Kita baca sekali lalu. 128 surah An-Nisa. Kalau dalam mushaf muka surat 99. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Sekiranya wa ini imra'atun khafat, sekiranya seorang isteri dia bimbang-bimbang bahawa suaminya akan nusyuz. Menarik perkataan nusyuz ni. Nusyuz bukan sahaja digunakan untuk isteri, isteri nusyuz. Juga dalam orang Arab sebut zaujun nashiz atau nusyuz, suami yang nusyuz.
Tapi dua makna yang berbeza. Ni saya pada cerita ni jadi panjang. Suami nusyus. Ada keadaan tapi berbeza lah. Tapi istilahnya sama. Sekiranya seorang wanita tu dia bimbang suaminya akan nusyus ataupun i'rada ataupun memang abaikan terus dia, kira bercerai sebagainya, fala junaha alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Maka tak ada masalah, tak mengapa sekiranya mereka berdua ni buat orang kata buat perdamaian, buat persefahaman, persetujuan yang berlainan daripada, maksudnya berlainan daripada keadaan asal perkahwinan itu. Sebab apa? Wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. As-sulh di sini maksudnya pernikahan, iaitu Allah kata mengekalkan, kalau boleh mengekalkan perkahwinan itu lebih baik dari perceraian. Makna besar. Uh, Sekalipun dengan cara terpaksa berbincang, berunding, dengan cara isteri kekalkan, situasi berbeza. Kita bukan nak cerita secara ni secara prinsip. Kalau boleh kekalkan satu hubungan rumah tangga suami isteri itu, dengan isteri, ni pihak isteri dia nak kekal, suami nak ceraikan dia. Abang kita kekal suami isteri, tapi abang tak payah bayar nafkah. Abang tak jumpa saya pun tak apa. Tapi kita kekal suami isteri, anak kita ada, abang datang. Itu lebih baik. Allah sebut, wasulhu khair. Perdamaian itu, pernikahan itu jauh lebih baik daripada bercerai. Ini ayat ini turun kena dengan situasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu Saudah, kita ambil riwayat ini. Satu Saudah yang bimbang, tengok Nabi dah era Madinah kan. Nabi nikah dengan ramai dah, aku pula dah makin berusia ni, taklah ada charming sangat dari segi sudut. Kalau Nabi nak ceraikan ketika itulah, biasa masyarakat Arab, kalau dah tak ada keinginan boleh cerai balik lah. Jadi kebimbangan tu ada. Lalu saya Saudah dia buat proaktif. Abang, saya nak kekal sebagai isteri je. Abang tak pernah tak bagi nafkah. Bukan tak bagi nafkah lah. Kalau abang tak nak bersama pun saya tak ni. Asalkan kita kekal sebagai suami isteri. Maka Nabi terima. Dan itu Allah puji. Allah sebut dalam Al-Quran melalui ayat tadi. Wasulhu khair. Wallahu a'lam. Ada perkara lagi saya tak sempat. Saya nak berhenti setakat ini. Kemudian saya buka soal jawab. Ya, serah kepada pengurusi. Kita buka ada perbincangan, soalan dan juga tambahan daripada hadirin jemaah sekalian. Wallahu a'lam. Silakan kita terus buka kepada jemaah yang ingin bertanya soalan ataupun ingin menambah. Siapa yang kata Ustaz dah tahu dah semua kisah ni, ulang-ulang je, saya boleh respon. Saya sebut saya baru tahu. Saya hanya baru tahu selepas buat buku ini. Saya jujur saya sebut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Wan. Ya, terima kasih. Apa ni dalam isteri Nabi kan, semuanya baik dan baguslah sebagai seorang isteri Nabi. Tapi ada yang terkenal, ada yang tak terkenal. Adakah dikuasai oleh satu golongan ataupun pandangan yang berbeza antara sahabat-sahabat Nabi ataupun orang di sekeliling, menyebabkan sebahagiannya tidak dikenali walaupun jasanya besar seperti Saudah yang kata Ustaz tadi. Tapi Aisyah terkenal sebab dia memang guru kan. Adakah dikuasai oleh satu golongan ataupun memang itu tahap setakat itu saja dikenali? Terima kasih. Menarik soalan ilmiah lah tu. Saya ingat Mak Wan ni mungkin bekas pensyarah, profesor ke bukan? Profesor tangga. Tapi soalan tu soalan yang ada basic dia. Bagus ditanya. Saya sebut begini. Kita perhatikan, untuk kita dapat jawapan ni kita kena perhatikan kenapa Sayyidatina Aisyah dan isteri Nabi yang kita terkenal tu, dia terkenal banding Saudah dan lain-lain. Ni analisis saya, bukan sebab ada kata tadi ada pihak yang ni, tidak ada sama sekali. Kenapa terkenal? Dia berkait rapat dengan sebanyak ataupun banyak mana hadis yang mereka sampaikan. Sebab itu kita tengok Sayyidatina Aisyah, dia menjadi guru hadis yang disampaikan selepas era Nabi wafat.
Itu lebih banyak dan dia lebih terkenal di sisi zaman ketika itu, impact dia dan berterusan. Adapun di sisi Nabi yang kurang terkenal, kita tengok dia sangat correlated, dia sangat berkaitan. Dia kurang terkenal sebab tak banyak hadis yang dia riwayatkan. Dia tidak menjadi tokoh selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun tapi kita sebut tidak bermakna tidak ada jasa, bahkan lebih boleh jadi jasa dia lebih besar. Cuma tadi dalam bab populariti apa semua ini, dia bukannya terkenal tu bukannya orang kata tidak semestinya itulah menjadi penanda kepada jasanya paling besar banding orang yang tak dengar sangat tentang dia. Tak, belum tentu. Dia popular sebab dia memain peranan yang menonjol tu. Tapi boleh jadi orang yang senyap itu yang kita tak berkenal, dia lebih besar peranan dia. Yang ni berlaku sebagaimana kita sebut Fatimah binti Asad, ibu Nabi, Sayyidatina Saudah sendiri kan. Dan juga sahabat-sahabat Nabi yang meninggal lebih awal. Saya kalau sebut saya ingat dua orang, beberapa orang, antaranya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ni jasir sangat besar. Walhal orang tak kenal langsung lah dia. Sebab saya sebut begitu, beliau lah yang initiate perjanjian Aqabah, yang ajak 6 orang kawan, jom kita pergi jumpa ni, dengan kata ada Nabi ni, kita selamatkan masyarakat kita di Madinah. Dia yang mula-mula pergi. Ni. Dan usaha bawa kepada Bai'ah Aqabah, dia yang pengaruh mana tokoh-tokoh besar di Madinah untuk nak terima Nabi datang. Dia. Tapi Nabi datang hijrah sekejap, meninggal dia. Jasa dia sangat besar. Mus'ab bin Umair juga begitu. Lanjutan kepada usaha Asad bin Zurarah, dia pergi ke Madinah, Nabi hantar dia yang menyediakan dakwah kepada masyarakat, lalu sedia masyarakat untuk nak terima Nabi. Tapi dia meninggal tak lama. Dan Nabi teringat apabila berlaku satu benda, Nabi teringat pada Mus'ab. Sahabat-sahabat Nabi pun teringat pada Mus'ab. Ni orang yang orang kata tidak dapat mengecap kejayaan. Walhal dia yang merintis jalan kejayaan itu. Jadi begitu, bukan sebab menjawab soalan tadi, bukan sebab-sebab tertentu ada orang kata perencanaan pihak, tidak. Jadi, dia berkadaran dengan hadis yang mereka wahyukan, yang berkadaran dengan peranan mereka selepas Nabi wafat itu sendiri kepada umat ini. Wallahu alam. Jelas tak tahu saya punya penjelasan dia? Terima kasih Ustaz. Baik. Orang lain? Saudah. Ada siapa tak yang kita ibu-ibu jemaah kenal nama Saudah dalam masyarakat? Yang saya ingat saya tak jumpa lagi. Ada lah. Saudah tak ada, Ustaz. Saudah ada. Saudah ada. Saudah tak ada. Saudah. Baik. Saadah pun ada. Saadah, kebahagiaan. Ya. Kalau orang lain tak ada, nak tu saya ingat saya nak bagi satu pendapat kot. Tafadhali. Tak semesti soalan, sebarang perkongsian rasa kuliah macam mana. Ya. Silakan. Yang Ustaz sebut tadi, sulhu khair tu, konsep tu saya rasa menarik. Sebabnya selama ni yang saya dengar, kalau misal kata kadang-kadang ada sampai satu tahap dalam rumah tangga tu macam suami buat hal, masing-masing buat hal dia, isteri buat hal dia, tapi diorang bukannya macam bergaduh ke apa, tapi macam tu lah. Jadi ada orang yang saya dengar, dia kata rumah tangga tak sepatutnya macam tu, dia kena sentiasa macam lovey-dovey macam tu. Jadi macam bila Ustaz cakap ni macam sesuatu yang menarik je. Sebab ada kata macam kalau macam tu baik tak payah berumah tangga kalau macam tu. Okey, menarik. Betul. Ini sebagai ayat kita sebut tadi. Allah kata la junaha alaihima, tak berdosa kekalkan keadaan itu. Ini menunjukkan apa? Asal pernikahan suami isteri, dia tadilah dengan idealisme dia, lovey-dovey ni, masing-masing ada perasaan, itu asal dia. Baik. Tapi bukan pernikahan tu semata-mata begitu, mesti begitu. Kalau tidak begitu maka lebih baik bercerai, tidak.
option yang kedua yang Allah sebut tadi, fala junah alaihim, tak apalah kalau kekalkan juga hubungan suami isteri dengan cara tadi, apa, mengurangkan hak-hak dan tanggungjawab masing-masing, tapi kita kekal sebagai suami isteri. Dan Allah sebut itu lebih baik daripada terus bercerai. Wasulhul khair. Perdamaian itu. Sebab impact lagi besar tentang anak. Ya boleh jadi. Saya tak tahulah orang lain, tapi saya kenal keluarga pun ada ni yang memang suami isteri tak ada feeling. Mana matlamat agama, matlamat pernikahan tu memang untuk orang kata sakinah mawaddah itu tidak ada, warahmah tu ada. Kan? Tapi mereka kekal untuk anak-anak. Dan itu jauh lebih baik. Anak-anak yang membesar ada father figure, ada sentuhan mak, itu jauh lebih baik daripada yang terpisah. Jadi saya ingat hari ni yang ni kita kena, Al-Quran dah sebut dah. Hari ni jalan orang kata secara mudah kata, kalau tak capai idealisme pernikahan, better bercerai ni. Buat apa nikah tapi boleh lah. Itu option yang ketiga ke belakang lah tu. Tapi sebelum nak jump kepada tu ni, ada option yang ni. Sekali lagi, tidaklah orang kata itu sesuai untuk semua keadaan, tidak tentu. Tapi nak sebut, tuan-tuan nak beri gambaran, kita beri gambar bahawa Allah begitu bahasa sedap, bahasa kampung, Allah sangat menyibuk hal rumah tangga ni. Ni detail Allah. Tak boleh buat cara ni buat cara ni. Bab kahwinan ni, rumah tangga, Allah cakna sangat. Kita yang mungkin yang terlebih emo sikit barangkali daripada sepatutnya. Wallah alam, itu saya punya ni lah. Sekali lagi saya menghalang diri saya untuk nak ulas lanjutkan rumah tangga ni sebab tak selesa. Bukan. Baik, Nah, faham lah Ustaz. Macam selagi kita boleh selamatkan, kita selamatkan lah. Buat apa nak bercerai macam ni. Ya. Wasulhu khair. Ingat itu keyword kita kot quote of the day ataupun prinsip hidup hari ni. Apa-apa saja, wasulhu khair. Perdamaian itu jauh lebih baik. Dia bukan soal siapa betul, siapa salah, kena buktikan yang betul itu tidak angkat sebagai betul, yang salah mesti mengakui kesalahan. Dia tidak semudah itu. Banyak isu, ya memang ada betul, ada siapa betul, siapa salah, tapi penyelesaian dia ialah perdamaian. Wasulhu khair. Dan selesai banyak benda. Untuk itu dia kena ada yang pihak yang mengalah. Tidak mesti ada pihak yang bersedia untuk mengalah. Ada pahala yang lebih besar lah mudah-mudahan untuk itu. Allahu Akbar. Baik. Orang lain? Mengalah tapi sebenarnya menang. Tuan Faiz. Betul lah. Dia mengalah sebenarnya. Dia menang kalah tu dia pada perasaan. Perasaan. Kalau dia tak rasa menang, kalau dia menang pun dia tak tahu aku menang. Allah Akbar. Baik. Yang lain? Sauda, insya-Allah. Sekali lagi satu. Kalau ada. Ustaz, betul ke peribadi Saudah radhiyallahu anha ni menimbulkan kekaguman buat Aisyah radhiyallahu anha? Saya nak sebut yang tu lah. Sehingga Aisyah ingin menjadi sepertinya. Betul. Saya nak sebut yang tu lah, dalam tak ada orang boleh sebut. Nak ingatkan yang tu juga. Kita sudah baca riwayat itu kan, awal-awal dahulu. Saya nak buktikan, saya memang sudut senarai itu. Saya nak buktikan bahawa it's more than meets the eye tentang Sayyidatina Saudah ini. Saya sebut tadi, 3 tahun dia bersama solely dengan Nabi SAW, itu satu. Dan yang saya dah sebut tadi, itu yang saya lupa nak sebut. Memberi gambaran lagi, Saudah ni bukannya sekadar itu sebut isteri yang sekadar mengisi. No, dia peranan besar. Ketika Sayyidatina Aisyah, yang orang semua kagum dengan Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Aisyah sendiri kagum kepada Sayyidatina Saudah. Kita nak kata apa kan? Macam tuan-tuan, kita kagum kepada seorang guru ni. Dia kata, aku kagum pada guru aku. Orang kita tak kenal pun guru dia. Jadi, mana yang lebih besar, mana yang lebih hebat? Sudah tentu yang itu kan. Sayyidatina Saudah begitu. Dia nak sangat jadi macam Sayyidatina Aisyah. Dia nak sangat jadi seperti Sayyidatina Saudah. Kita duk kagum Sayyidatina Aisyah. Ya memanglah. Kita dah bincang banyak kali dah. Dengan Sayyidatina Aisyah, masya-Allah, jasa dia sangat besar gini. Tapi tak mati kat dia. Jangan mati kat dia. Sebab dia kata, aku kalau boleh aku nak jadi macam Sayyidatina Saudah. Masya-Allah. Terima kasih. Ingatkan point itu. Jadi saya ingat dengan tu sampai. Macam tadi ada dia nak cakap ni. Rasa tak cukup nak bagi rasa wow Sayyidatina Saudah. Tapi point tadi, saya rasa enough lah kot.
Untuk Nabi gambar saudah, masya-Allah hebat. Baik. Ustaz, kalau ikutkan umurnya dah tua Ustaz kan? Ada riwayat Muslim. Berapa? Tak ada mengatakan umur lah, Ha. tapi dalam riwayat Muslim ni dikatakan tidak ada wanita yang lebih aku suka ni daripada Aisyah lah. Seperti Saudah binti Zam'ah, beliau adalah seorang yang cerdik dan berjiwa gagah. Tak kala beliau sudah berusia tua, beliau telah menjadikan hari gilirannya bersama Rasulullah SAW untuk Aisyah. Itu je yang saya tahu. Ya, Maknanya dah betul. tua lah. Betul. Cuma tak pernah cakap umur je. Umur tak ada. Sebagai riwayat terakhir kita baca tadi. Riwayat Ibn Sa'ad. Sudah tua. Tua tu berapa tu yang kita tak ni. Cuma itulah kita buat anggaran tu. Dalam kalangan isteri Nabi yang kita berpoligami, kita dialah paling tua. Tapi adakah dia setua Sayyidina Khadijah tu yang saya kata nak buat range tu? Saya rasa tidak. Dia tidak setua Sayyidina Khadijah. Sebab bukti tadi, masa dia mula nikah dengan Nabi, anak-anak dia masih kecil. Anak-anak Nabi, kalau kata yang paling muda pun Sayyidina Fatimah dah 13-14 tahun dah. Kalau kata dia sebaya membesar ni, dia ada umur tu mungkin lebih kurang tu. Ni. Jadi saya nak sebut dia paling tua dalam kalangan isteri Nabi yang lain, tapi dia tidaklah setua Sayyidina Khadijah. Baik. Tak ada lah. Nampaknya macam semuanya dah bertenang dan dah tak ada soalan dah Ustaz. Okey. Ke ada yang ada yang malu-malu? Tak payah malu-malu, sila-sila. Kalau dia begini, kita ada ruang cakap kan, kalau ni boleh taik juga, boleh pengurusi baca. Dia begini, saya tak nak jiwa-jiwa jemaah kalau ni terseksa. Kita ni manusia makhluk yang bersembang. Boleh bercakap tu tak berhenti kan. Tiba bab ni tak ni. Ada benda nak cakap tapi tak cakap. Saya akan menyesal nanti. Duk basuh pinggan sambil aku nak cakap tadi tapi itulah tapi boleh taik, boleh tahu itu je. Dalam masa sama saya boleh dapat faedah, dapat pengajaran dan pengalaman yang ada. Ustaz, Wallahu dekat a'lam. itu daripada Tuan Faiz Daharin tu, seingat saya Saudah ni isteri yang kelakar kan? Kelakar ke? Betul. Oh. Kita Masya Allah. kita ulang kaji balik. Mana siapa ingat kita dah baca sebelum pada ni? Sebab cerita Saudah tak banyak. Kita ingat yang ni pun cukup dah. Mana kita baca surat? Ya, muka surat 49 kita dah baca. Muka surat 49. Ada 2 riwayat masa tu kat situ. Jadi kita tahu dia tu dengan karakter dia tu. Jadi kita boleh membayangkan lagi kepada kita 3 tahun yang dia bersama Nabi satu-satunya sebagai isteri, bagaimana panggil impact peranan yang dia beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok ni. Muka surat 49 sebagai ulang kaji 2 riwayat yang judul dah disebut tadi, sekadar kita baca. Maksudnya Al-A'mash daripada Ibrahim bahawa satu hari Saudah memberitahu Nabi, wahai Rasulullah, saya bersolat di belakang awak semalam, awak membuatkan saya rukuk sampai terpaksa pegang hidung kerana takut darah meritik. Itu dia beritahu kepada Nabi. Nabi pun gelak. Dia ada sampai mesej kan kita seronok kalau kita saya suami atau ni. Itulah orang pasangan kita orang cerdik, cakap taklah direct begitu kan. Nabi pun tergelak dan disebut beliau kerap membuatkan Nabi ketawa tentang sesuatu. Ini diperlukan. Pasangan yang boleh menceriakan ni sangat diperlukan, apatah lagi pada hari ini zaman serba orang kata tekanan mental dan sebagainya. Kan. Dan Nabi 3 tahun terakhir tu tekanan yang dahsyat. Tapi dapat isteri yang boleh melegakan, boleh menceriakan, insya-Allah itu nikmat yang besar. Hadis yang kedua kata Sayyidina Aisyah sebagaimana disebut tadi, hadis riwayat Muslim ya, tidak ada seorang perempuan pun yang lebih saya sukai untuk masuk dalam kulit tubuh dia. Contoh sekali nak jadi yang tu. Berbanding Saudah binti Zam'ah. Saya terjemah min imratin fiha hiddah, kerana beliau seorang perempuan yang hiddah, terjemahan seorang yang tajam. Yang tajam di sini maksud seorang yang bijak, sharp dia punya pemikiran dia. Dan Sayyidina Aisyah kita tahu
Dia punya karakter Sayyidina Aisyah seorang intelek, seorang ni. Jadi dia suka juga kepada orang yang sifat yang sama. Uh, jadi kita sebut, kita kagum Sayyidina Aisyah, dia ni bijak, no. Dia kagum pula kepada Sayyidina Saudah. Jadi kekaguman kita tu kena berterusan. Pergi pada Sayyidina Saudah. Sebab Sayyidina Saudah tu boleh jadi uh, kalau tak salah guna perkataan idol, idola Sayyidina Aisyah tu sendiri, seorang yang bijak peta, nak tegur Nabi pun dengan cara yang tu. Sayyidina Aisyah tak sampai tahap itu. Sayyidina Aisyah dia dengan muda dia, orang kata masih lagi greenhorn muda, kalau apa pun tak setuju terus beritahu Nabi saja. Sayyidina Saudah tidak. Ini level lain lah yang Sayyidina Aisyah mungkin tak sampai lagi ketika itu. Masya Allah. Saya seronok berbunga pagi ni. Ibu. Tak, Saudah rasa puas. Dia rasa puas apabila macam mana kita dapat menghargai watak yang tokoh yang sepatut dihargai, yang selama ini tidak dihargai. Bila faham maksud saya? Eh, Ada orang begitu kan, kita tahu dia ni unsung hero, dia pun tak kisah pun orang tak kenal dia. Tapi kita kenal dia, Allah, kita rasa aku nak orang tahu tentang dia lah, aku nak orang hargai dia sepatutnya. Cukup dengan kadar menghargai itu, dia orang kenal dia, orang tahu dia. Tu yang kita cerita. Yang ni yang saya sedang alami. Nak orang rasa Saudah ni sebegini. Tanpa keterlaluan lah. Saya harap tidak begitulah. Saya tetap berpadu dengan riwayat yang ada. Bukan kita reka-reka nak wow-wow semata. Orang kata, Wallahualam. Ya. Kalau tidak ada, Saya boleh. rasa kan Ha. Sayyidatina Saudah ni sepatutnya dijadikan hero oleh unsung hero. Ya. Betul. Masa hero. Saudah Khadijah sendiri. Ya. Allahu Akbar. Okay. Doakan. Saya nak sebut perkembangan lah sambil-sambil lah. Doakan saya. Saya sampai beli ni lah, kalau tahu ni. Oh, tak ada ni. Ni panggil kopi board. Dia jadi bercahaya, keluar cahaya, letak gambar, kita pun boleh tekak. Nak ceritanya, ini proses yang saya sedang buat sekarang ni untuk buku Troka Mekah. Yang saya buat, saya lukis sendiri gambar. Tapi, nak sebut tapi, lukis rasa cantik dah. Tapi dia terlalu cantik untuk saya nak masukkan dalam buku. Jadi tetap sekarang ni nak kena cari juga pelukis. Pelukis asal yang saya buat, dia buat beberapa tapi tak ada siap dan dia ada kekangan. Jadi terpaksalah orang kata tidak dapat guna khidmat dia. Saya buat sendiri. Buat sendiri. Cantik sangat memang. Tak ada. Paksa turunkan grade tu, kena cari orang lain. Dan insyaAllah, hari Rabu baru berurusan. Ada seorang lagi saya nak jumpa dan nak sampaikan dia boleh lukis tak, boleh buat tak yang saya nak ni. Saya nak cerita dalam buku Troka Mekah dan Madinah tu banyak grafik yang perlu lukisan. Doakanlah. Tu dia. Lama lah. Okey. Boleh kita ni berhenti? Jadi saya mohon kita tutup dulu kuliah kita untuk hari ini sebab rasanya cerita yang Ustaz ceritakan hari ini memang dah sempurna dah, seorang isteri yang macam tu kan selayaknya. Yalah umur kita punya ibu kita, ibu kepada para mukminin kan. So dah sempurna dah tu dia punya sifat dia, sikap dia semua. Jadi semoga dia dapat menjadi contoh dan idola kita lah dalam kita menjadi isteri yang terbaik kepada suami masing-masing. InsyaAllah. Alhamdulillah, pengajian Asam Garam 2 romantiknya rumah tangga Nabi SAW dengan kupasan-kupasan dan perbincangan-perbincangan hadis dan perkongsian daripada sahabat pencinta ilmu usai dengan kelancaran dan diharapkan agar kita semua Allah kurniakan kefahaman lalu kita dapat istifadah dengan ilmu yang diperoleh pada pagi ini. Jazakallahu khairan kathira juga buat Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Mahtar atas curahan ilmu juga pencerahan buat keluarga besar Gubernur Iman. Hanya Allah selayaknya membalasnya. Jazakumullahu khairan kathira juga buat para hadirin dan juga para penginfak istiqamah yang dirahmati Allah yang juga terpilih, para ahli tadbir urus Gubernur Iman yang istiqamah dan berdedikasi sekalian.
Semoga Allah gantikan segala pengorbanan dan sumbangan kalian dalam jalan dakwah ini dengan limpahan kebaikan dan nikmat. Diharapkan kita semua Allah pilih lagi untuk mengimarahkan kuliah asar pada 5 petang nanti bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Idin Aminin bin Muhammad Saleh dengan pengajian berkitab Fiqh Misbahud Duja Syarah Safinatun Najah. Saya Adi Irma binti Sukir mohon ampun maaf atas silap dan kelemahan kami dalam mengajarkan kuliah pada pagi ini. Sebelum kita akhiri keberadaan kita di tamu-tamu syurga ini, saya mohon pimpinan bacaan tasbih kafarah dan suratul as daripada Al-Fadhil Ustaz. Sehingga kita bertemu lagi akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Terima kasih semua